Tanggungan serap kos haji bukan subsidi. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji Datuk Nik Hashuddin Yusof tampil menjelaskan mekanisme bagaimana kos jemaah haji diuruskan. Menurut beliau, tabung haji menjalankan dua amanah besar berdasarkan Akta Tabung Haji, iaitu pertama, mentadbir deposit bakal-bakal haji dan kedua, menjaga kebajikan jemaah haji. Satu perkara penting yang perlu dipahami ialah tabung haji ialah sebuah institusi yang tidak ada modalnya sendiri. Setiap sen dana yang ada di tabung haji dikumpul melalui deposit bakal-bakal haji dan kemudiannya dilaburkan bagi pihak pendeposit. Maka setiap sen kos ataupun kerugian yang ditanggung hasil dari pelaburan tabung haji sebenarnya ditanggung oleh pendeposit. Inilah sebabnya Akta Tabung Haji hanya membolehkan tabung haji membayar keuntungan apabila asetnya melebihi liability, iaitu deposit-pendeposit adalah liability, kerana keuntungan menambahkan nilai aset dan sebaliknya kerugian mengurangkan nilai aset, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau menjelaskan bahawa keuntungan yang didapati oleh tabung haji digunakan untuk pertama, membayar zakat, kedua, menanggung kos operasi tabung haji dan ketiga, menyerap sebahagian kos haji. Ujarnya, baki keuntungan yang ada selepas menolak perkara-perkara di atas barulah diagihkan kepada pendeposit. Nik Hashuddin menjelaskan Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji PWSBH yang ditubuhkan berdasarkan idea almarhum Ungku Aziz pada tahun 1962 hanyalah bertanggungjawab untuk mengumpulkan deposit dari bakal haji dan melabur bagi pihak mereka. Apabila bakal haji mendapat peluang untuk mengerjakan haji, deposit berkenaan dikeluarkan untuk membayar kos haji, jelasnya. Menurutnya, ketika urusan haji dijalankan oleh Syekh-Syekh Haji di Pulau Pinang dan juga Singapura, tidak ada istilah subsidi haji kerana kos yang dibayar adalah kos yang dikenakan oleh Syekh-Syekh Haji berkenaan. Beliau mencabar mereka yang menggunakan istilah tersebut membuktikannya. Jadi, orang yang mendakwa bahawa subsidi haji adalah idea Ungku Aziz kenalah membawa bukti dakwaan mereka, tegasnya. Seterusnya, beliau memaparkan jumlah kos yang ditanggung oleh para pendeposit secara berjemaah sebagai contoh. Katanya jika jumlah haji Malaysia 30,000, maka jumlah kos haji yang ditanggung oleh pendeposit ialah 30,000 didarabkan RM15,020 bersamaan dengan RM450,600,000. Jika kerajaan Arab Saudi memberikan 10,000 kuota tambahan kepada Malaysia, jumlah kos yang ditanggung oleh pendeposit ialah 40,000 didarab 15,020 berjumlah RM600,800,000. Mengulas lanjut, Hashuddin merujuk kepada jumlah deposit yang berjaya dikumpulkan oleh tabung haji kini dianggarkan berjumlah RM80 bilion. Untuk memberikan pulangan 1% kepada pendeposit, tabung haji memerlukan keuntungan sebanyak RM800 juta, katanya. Menurut pengiraan beliau, semakin ramai jemaah haji, semakin kurang jumlah pengagihan keuntungan kepada pendeposit kerana dana digunakan untuk menyerap kos haji. Mengikut laporan akhbar, kos untuk mengerjakan haji seorang jemaah dijangka sebanyak RM25,000. Maknanya jika bayaran haji RM9,980 dikekalkan, jumlah yang ditanggung oleh para pendeposit ialah RM15,020 ataupun 60% daripada kos haji. Ini bermakna jemaah haji muasasah hanya membayar 40% daripada kos haji yang sebenar. Rupanya tiada konsep subsidi dalam tabung haji. Ini kerana wang yang digunakan untuk menyerap kos haji adalah datang daripada para pendeposit tabung haji sendiri. Namun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad seperti orang awam yang jahil mengenai operasi tabung haji turut menggunakan istilah tersebut. Apabila kita sudah dapat bilangan kuota sebenar, insya-Allah kita akan duduk untuk memuktamadkan jumlah subsidi yang diberikan, katanya di petik media. Sebelum itu, beliau dilaporkan berkata kerajaan memberi jaminan kemudahan subsidi bagi menunaikan ibadah haji diteruskan tahun ini, bagaimanapun kadar yang akan ditanggung masih belum diputuskan. Lembaga tabung haji dari segi prinsip bukan milik kerajaan, ia milik pendeposit tabung haji. Justru, apabila dana yang digunakan untuk menyerap kos haji dikatakan sebagai subsidi, ia menggambarkan sumbernya daripada perbendaharaan Malaysia dan atas budi bicara kerajaan. Sedangkan kos haji seperti yang kita semua diberitahu oleh ramai penceramah agama hendaklah datang dari hasil yang halal 100%. Maknanya ia bukan dari cukai kerajaan yang berasal dari pelbagai sumber. Semoga pencerahan yang dibuat oleh bekas CEO tabung haji itu memberi manfaat kepada orang ramai yang keliru selama ini. Jangan lagi guna istilah subsidi yang menghina jemaah haji itu. Faham tak, YB? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.